Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-30. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-41 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, takbir mimpi kamu itu ialah, adapun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan dipalang. Serta burung pula akan makan dari kepalanya. Telah selesailah dan tetaplah berlakunya perkara yang kamu tanyakan itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan berkaitan ayat ke-41 surah Yusuf, bahawa Nabi Yusuf AS menjelaskan makna mimpi dua orang penghuni penjara itu tanpa memberitahu siapa yang akan mendapat hukuman kelak. Nabi Yusuf AS memberitahu mereka bahawa mereka akan kembali kepada tugas mereka dan keluar daripada penjara. Dikatakan setelah 3 hari setelah itu, salah seorang dari mereka ialah juru minuman dan akan kembali menghidangkan minuman keras kepada raja, dan seorang lagi ialah tukang masak. Maka salah seorang daripada mereka akan disalib, dibunuh, kemudian digantung dan sebahagian kepalanya akan dimakan oleh burung. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menukilkan riwayat lain yang menyatakan bahawa salah seorang daripada 2 pegawai yang ditahan di penjara itu bertanya dan berkata bahawa dia hanya bergurau atau berbohong mengenai mimpi yang dia ceritakan setelah mendengar penjelasan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS menjawab bahawa begitulah takwil mimpi mereka berdua. Sama ada mereka hanya berbohong atau tidak, akan tetapi perkara yang dijelaskan itu akan terjadi dalam kenyataan. Seterusnya, pengarang turut menukilkan pandangan Az-Zamakhsyari yang menjelaskan perkataan al-amru yang bermaksud perkara. Menurutnya, terdapat 2 perkara yang berbeza berkenaan pertanyaan mereka berdua, sedangkan ayat ini hanya menyatakan mengenai 1 perkara, sebagaimana difahami dari bentuk perkataan yang tunggal itu. Oleh itu, pakar tafsir Az-Zamakhsyari memahami perkataan perkara yang dimaksudkan di sini adalah tuduhan meracuni raja. Pendapat ini berdasarkan kepada riwayat mengenai alasan kedua orang pegawai istana itu ditahan di penjara. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahawa perkataan perkara berbentuk tunggal, walaupun yang ditanyakan merupakan daripada 2 mimpi yang berbeza, sebagaimana secara tegas disebut oleh ayat ini, akan tetapi tidak menghalang untuk ditunjukkan dalam sebuah bentuk tunggal kerana 2 mimpi tersebut menyatu dalam satu perkara, iaitu perkara mimpi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-41 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa
Ayat ini menjelaskan mengenai Nabi Yusuf AS menakwil mimpi kedua orang tersebut, iaitu pada mimpi salah seorang daripada mereka, iaitu seorang bermimpi memeras anggur untuk membuat arak, akan kembali menghidangkan minuman arak kepada tuannya. Perkataan Rabb yang ada pada ayat ini bermaksud tuan atau pemilik budak dan tidak bermaksud Tuhan. Hal ini kerana Raja Mesir tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak seperti Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menukilkan pandangan riwayat lain yang menyebutkan bahawa Nabi Yusuf AS memberitahu salah seorang daripada mereka mengalami mimpi yang baik, iaitu batang anggur yang berada di dalam mimpi merupakan raja. Sedangkan keindahan batang tersebut merupakan keindahan keadaan diri salah seorang daripada mereka. Manakala cabang yang berada pada batang itu 3 menunjukkan bahawa keberadaan pegawai tersebut di penjara berbaki 3 hari dan akan dibebaskan daripada penjara serta kembali kepada pekerjaannya semula. Seterusnya, mimpi seorang lagi yang bermimpi menjunjung bakul roti, bermakna bahawa orang itu akan disalib dan mayatnya akan dimakan oleh burung-burung liar. Di dalam bakul itu terdapat 3 biji roti, menunjukkan bahawa selepas 3 hari, dia akan dikeluarkan daripada penjara, kemudian disalib. Nabi Yusuf AS melarang mereka untuk bertanya dengan lebih lanjut mengenai mimpi mereka kerana takdir mereka telah ditetapkan dan tidak boleh berubah lagi. Nabi Yusuf AS juga menyatakan bahawa ilmu mentakwil mimpi yang baginda miliki merupakan wahyu yang baginda terima. Manakala Ustaz Salahuddin dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-41 surah Yusuf bahawa Nabi Yusuf AS menyeru 2 pegawai istana tersebut sebagai sahabat yang senasib dengan baginda kerana mereka turut dipenjara di atas tuduhan melakukan kesalahan mengenai perbuatan yang tidak mereka lakukan. Setelah itu Nabi Yusuf AS menakwilkan mimpi 2 orang pegawai istana yang telah ditahan di penjara yang mereka tanyakan. Menurut mimpi mereka, salah seorang daripada mereka akan memberi minuman arak kepada tuannya dan seorang lagi akan disalib lalu burung akan memakan kepalanya. Nabi Yusuf AS juga menyatakan bahawa nasib mereka telah ditakdirkan dan sudah tidak boleh diubah. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-41 surah Yusuf ini menerangkan bahawa Nabi Yusuf AS menyeru pegawai istana yang dipenjara untuk ditakwilkan mimpi mereka berdua. Mereka juga senasib dengan Nabi Yusuf AS kerana dikurung di penjara dan terpisah daripada masyarakat. Mereka turut dituduh melakukan kesalahan walaupun bukan perbuatan mereka yang juga menjadi korban dari kemegahan orang yang berkuasa. Nabi Yusuf AS meminta mereka mendengar baik-baik kerana melibatkan nyawa salah seorang daripada mereka. Daripada mimpi mereka berdua itu, Nabi Yusuf AS menakwilkan bahawa salah seorang daripada mereka akan memberi minum tuan mereka dengan arak dan seorang lagi akan disalib lalu burung akan memakan daripada kepalanya. Selain itu, Hamka turut menukilkan riwayat Ikrimah bahawa perincian mimpi yang pertama itu ialah pegawai tersebut merupakan tukang yang bertugas menghidangkan minuman raja. Dia akan dibebaskan dalam 3 hari lagi. Setelah 3 hari, dia akan kembali bertugas dan bekerja semula di istana sebagai tukang yang menghidangkan minuman raja. Disebabkan itulah di dalam mimpinya dia akan menghidangkan anggur kepada raja. Akan tetapi, seorang pegawai lagi akan menerima nasib yang sebaliknya. Dia akan turut dipanggil ke istana selepas 3 hari. Tetapi bukan untuk dikembalikan kepada tugas asalnya di istana. Tetapi dia akan disalib. Dibuatkan kayu palang kepadanya sehingga dia mati. Setelah dia mati, burung-burung akan hinggap di atas kepalanya dan memakan kepalanya. Nabi Yusuf AS juga mengatakan bahawa itulah hukuman yang telah diputuskan oleh mahkamah raja. Hakikatnya, hukuman itu belum diketahui oleh orang di istana kerana belum disampaikan oleh raja kepada kedua belas pegawai istana. Namun telah diketahui oleh Nabi Yusuf AS terlebih dahulu sebagaimana baginda telah mengetahui isi dulang makanan yang akan dibawa ke penjara pada setiap masa dahulu walaupun dulang makanan tersebut ditutup rapat. Tuan-tuan
dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tafsir bagi ayat ke-41 surah Yusuf. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-41 surah Yusuf ini menjelaskan mengenai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS dan wahyu baginda hingga mampu menafsirkan mimpi dua orang tahanan di penjara dengan sangat terperinci. Mereka berdua merupakan pegawai yang pernah bekerja di istana. Mereka turut di penjara bersama baginda, malah mereka juga merupakan mangsa yang dituduh melakukan kesalahan ke atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Mimpi yang ditakwil oleh Nabi Yusuf AS merupakan sebuah ketetapan yang akan berlaku kepada mereka berdua dan benar-benar akan terjadi. Penafsiran mimpi tersebut seolah-olah memberi peringatan kepada mereka bahawa ajal sebenarnya akan berlaku. Tiba-tiba namun mereka terkecuali apabila dapat diberi mimpi mengenai nasib yang akan berlaku kepada mereka, malah ditakwil dengan terperinci oleh Nabi Yusuf AS. Situasi masyarakat kini, walaupun segelintir orang mempunyai kemahiran dalam menakwil mimpi, namun rahsia ajal seseorang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak seharusnya bagi umat Islam untuk mengambil jalan pintas bagi mengetahui rahsia mengenai kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan itu dengan pergi menemui bomo, tukang ramal dan sebagainya. Perbuatan meramal nasib, jodoh, ajal dan lain-lain merupakan perbuatan yang haram dilakukan di sisi Islam dan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala dalam surah Luqman ayat yang ke-13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-41 surah Yusuf ini ialah, sebagai Muslim, kita perlu berserah hanya kepada Allah SWT dan menjauhi segala perbuatan syirik kerana perbuatan syirik akan menyebabkan seseorang jatuh kafir. Setiap Muslim hendaklah ingat bahawa jodoh, ajal dan maut sudah ditentukan oleh Allah. Oleh itu, setiap manusia hendaklah berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan agar diberikan husnul khatimah. Umat Islam hendaklah sentiasa merendah diri dan berlaku adil dan tidak bersikap sombong dengan pangkat atau harta yang dimiliki, juga harus sentiasa menghormati orang lain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.